Jadi untuk kita memahami lagi lebih lanjut mengenai apakah perkara yang boleh kita jangkakan selepas ini, bersama dengan saya adalah Dr. January Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara di talian ketika ini untuk kita membincangkan mengenai isu politik. Dr. January, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik, Dr. January. Dr. January, kalau kita nak lihat... Bergelora. Ya, betul. Bergelora sekarang ini, Doktor. Dan Doktor, kalau kita nak lihat juga kepada dari segi senario-senario yang akan berlaku, mungkin Doktor dapat kupaskan sedikit, ringkas saja apakah senario yang mungkin akan berlaku pada hari ini dan juga pada hari-hari yang seterusnya melihat kepada isu politik dalam negara kita. Ya, memang menarik untuk meneliti dan mengkaji apakah kemungkinan-kemungkinan yang berlaku susulan kepada tindakan ataupun langkah yang telah diambil oleh Perdana Menteri tempoh hari, kemudian yang mendapat reaksi yang negatif daripada Pakatan Harapan dan pembangkang pada amnya, meskipun tawaran itu sesungguhnya dapat diakui amat menggiurkan, tetapi pembangkang telah tidak tertarik dengan tawaran itu. Jadi kemungkinan yang bakal berlaku, kita sedia maklum pagi ini Perdana Menteri telah pun dijadualkan berjumpa dengan Ketua Setiausaha Negara dan juga Pegawai Kanan Kerajaan sebelum berjumpa dengan mengadakan mesyuarat dengan kabinetnya, mesyuarat yang penting, mungkin untuk menyatakan apakah kedudukan beliau, apakah keputusan dia ambil dan langkah-langkah yang seterusnya sepatutnya dilakukan, dan sudah tentu mengikut apa yang diwar-warkan sejak sehari dua ini, beliau dijangkakan akan kemukakan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertuan Agong selepas mesyuarat pagi ini, iaitu pada 11.30. Dan selepas itu saya fikir sebenarnya kalau surat itu sudah dikemukakan, bola itu sebenarnya berada di gelanggang Yang di-Pertuan Agong dan terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk ambil keputusan seterusnya sesuai dengan perkara 43/2 Perlembagaan Negara, iaitu untuk menggunakan budi bicaranya siapakah dalam kalangan ahli parlimen itu yang mendapat dukungan dan sokongan yang paling banyak ataupun majoriti. Jadi dari situ nanti tentu menarik apabila Perdana Menteri keluar daripada pintu gerbang atau pintu Istana Negara. Baik, tadi Dr. January ada menyebut mengenai tawaran daripada Perdana Menteri sekiranya persetujuan bipartisan ini dicapai bagi membolehkan Perikatan Nasional PN untuk terus mentadbir. Jika kita lihat pada ketika ini, banyak ahli politik dalam kalangan pembangkang sendiri tidak menyokong kepada tawaran-tawaran ini. Saya kira tawaran-tawaran ini mungkin tidak relevan untuk kita perbincangkan lebih lanjut mengenai apa yang ditawarkan oleh Perdana Menteri dan sebagainya. Namun kita ingin melihat kepada konteks pada hari ini, apa yang akan berlaku pada hari ini, kita difahamkan mungkin beberapa senario mungkin boleh berlaku. Pertama adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin akan meletakkan jawatan. Ini satu persepsi, ini merupakan satu jangkaan saja. Dan kedua, mungkin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengusulkan pembubaran parlimen, dan seterusnya senario seterusnya adalah mungkin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan terus menempuh undi percaya di Dewan Rakyat pada September nanti. Bagaimana Dr. January melihat kepada situasi-situasi ini? Apa kebarangkalian yang boleh berlaku bagi pandangan Doktor? Tiga kemungkinan yang sudah sebutkan itu tadi memang di atas kertas memang itu yang akan berlaku. Tetapi itu sekali lagi sebenarnya keadaan ini banyak bergantung pada apakah budi bicara ataupun apakah keputusan yang bakal diambil oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi saya percaya dalam keadaan sekarang kemungkinan besar bahawa Yang di-Pertuan Agong akan menerima peletakan jawatan itu dan kemudian mengambil dua langkah. Kemungkinan untuk mengulang balik apa yang telah berlaku pada Februari tahun lepas, iaitu mengekalkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri interim untuk sementara waktu, dan kemungkinan yang kedua itu adalah lebih besar, iaitu meneruskan langkah untuk kemukakan undi percaya untuk menuntaskan lagi, kerana harus diingat bahawa apa-apa pun keputusan yang diambil, siapapun kemukakan calon kepada Yang di-Pertuan Agong perlu sebenarnya sesungguhnya buktikan sokongan itu di Parlimen. Jadi tidak ada soal
interim Prime Minister atau caretaker Prime Minister. Jadi yang paling penting ialah sebenarnya langkah yang kedua tadi. Saya fikir supaya dapat kita selesaikan kemelut ini secara lebih telus, lebih muktamad lagi. Dr. Jenny ada tadi menyebut mengenai ada kemungkinan untuk Perdana Menteri meletak jawatan, dan sekiranya Perdana Menteri meletak jawatan, mungkin kita nak lihat dari sudut bagaimana sebenarnya Perdana Menteri yang baru itu dilantik, dan juga bagaimana agaknya dari segi untuk kita memastikan ataupun untuk kita menentukan sama ada pakatan mana yang mempunyai majoriti. Kadang kita lihat Dr. Jenny pada ketika ini Perikatan Nasional hanya mempunyai 100 ahli parlimen yang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Begitu juga dengan bagi Pakatan Harapan hanya mempunyai 89 ataupun 90, termasuk Mazli Malik sendiri yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Pakatan Harapan itu sendiri. Dan begitu juga dengan beberapa lagi parti yang selebihnya seperti Parti Pejuang dan juga Warisan. Tiada majoriti yang cukup untuk menentukan siapa yang bakal mentadbir kerajaan. Bagaimana prosesnya untuk kita memahami pada ketika ini untuk pembentukan sebuah kerajaan sekiranya Perdana Menteri mengumumkan peletakan jawatan pada hari ini? Baik, kita sudah dalam keadaan politik yang amat berpecah. Dan perpecahan dalam pelbagai kalangan parti politik atau perikatan itu telah membelenggu kita dalam krisis politik yang amat ruwet ataupun rencam sekarang. Jadi sebagai contoh di pihak Perikatan Nasional sendiri, perpecahan berlaku dalam antara UMNO dengan parti-parti perikatan yang sedia ada. Malah dalam UMNO itu sendiri juga berlaku perpecahan. Itu satu sudut. Di dalam kalangan Pakatan Harapan juga ada sedikit perpecahan di sana. Jadi tidak ada kesepaduan. Tetapi apapun, saya percaya bahawa apa yang telah berlaku semalam dan sehingga malam tadi ialah ada usaha untuk strike tawaran ataupun perundingan dalam kalangan puak-puak ataupun pihak-pihak tertentu dalam kalangan blok-blok yang saya sebutkan tadi. Sejauh mana blok-blok Pakatan Harapan itu sendiri ataupun blok sedia ada dapat berunding dan kemudian bersetuju dengan langkah yang diambil, siapa yang harus sokong dan sebagainya, sebelum mereka dapat kemukakan nama kepada Yang di-Pertuan Agong, saya fikir akan kemudian menentukan bagaimana kedudukan sama ada kita akan dapat mencapai, akan melahirkan atau menampilkan calon Perdana Menteri baru ataupun tidak, daripada kalangan setia ada ataupun daripada kalangan Pakatan Harapan. Tetapi akhirnya pada perkiraan terakhir sekali lagi terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diyakinkan oleh pihak-pihak tertentu melalui cara yang kita sedia maklum. Doktor, sekiranya Perdana Menteri mengumumkan untuk meletak jawatan dan pastinya perkara ini akan diusulkan terlebih dahulu kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan adakah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan juga mengusulkan calon-calon yang bakal menjadi timbalan yang bakal menjadi Perdana Menteri? Dan kalau kita lihat sekiranya calon itu terdiri daripada parti UMNO sendiri, iaitu ahli parlimen UMNO sendiri, adakah doktor melihat bagi mereka 15 ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Zahid Hamidi ini akan kembali menyokong Perikatan Nasional sekiranya nama yang diberikan ini adalah daripada kalangan UMNO sendiri? Ini satu soalan yang relevan, amat menarik. Saya anggap apa yang dilakukan oleh UMNO ini merupakan satu percaturan ataupun strategi politik untuk memungkinkan mereka kembali menjadi dominan dan menjawat jawatan penting nombor satu, iaitu Perdana Menteri. Jadi langkah-langkah yang dicatur selama ini saya fikir adalah menuju ke arah demikian. Saya tidak dapat melihat kemungkinan lain kerana adalah sesuatu yang aneh, yang merugikan sebenarnya. Saya tidak fikir mereka mahu berada atau duduk di pihak pembangkang kerana akhirnya itu merugikan bukan saja Perikatan Nasional dan juga tetapi juga UMNO. Sudah pasti mereka tidak mahu dalam keadaan sekarang hilang kuasa pada analisis terakhir bagi mana-mana pemimpin politik dan parti politik. Mereka ada beberapa perkara, iaitu mahu mereka, kalau mereka berkuasa, mereka mahu nak dapat kuasa itu dan pertahankan kuasa itu dan tidak mahu melepaskan kuasa. Manakala bagi pembangkang pula dengan apa-apa cara mereka hendak mendapatkan kuasa, dan itulah yang sebenarnya dicuba dilakukan oleh Pakatan Harapan sehingga mereka tidak mahu menerima
tawaran-tawaran telah dikemukakan oleh Perdana Menteri tempoh hari. Kerana bagi mereka untuk apa terima tawaran itu, termasuk sebagai ketua pembangkang kalau ketua pembangkang itu fikir dia dapat menjadi Perdana Menteri. Jadi sesungguhnya balik kepada soalan saudara, saya yakin dan percaya bahawa kalau nama calon Perdana Menteri itu dikemukakan daripada kalangan UMNO, iaitu saya fikir Datuk Seri Ismail Sabri, kalau ataupun tidak seperti diuak-uakan Tengku Zali Hamzah, sudah pasti dengan dukungan dan kompromi daripada Bersatu, daripada mereka tidak dapat apa-apa, ini adalah satu situasi menang-menang untuk mereka. Maka saya percaya bahawa 15 orang wakil rakyat yang saya sebutkan tadi pasti akan berdiri di belakang pemimpin mereka itu, kecuali mereka sudah tidak meletakkan kepentingan Perikatan Nasional, tidak meletakkan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan segala-galanya. Walaupun mana-mana ahli politik, semua ahli politik hari ini kata keputusan dan tindakan mereka buat itu adalah demi kepentingan rakyat dan negara. Tapi apa yang bakal berlaku ini sebenarnya adalah ujian mutlak, ujian sebenarnya. Sama ada kata-kata mereka itu adalah benar-benar mencerminkan apa yang berada dalam pemikiran atau pendirian mereka itu. Jadi rakyat sedang meliti dengan amat ketat, amat teliti apakah tindak tanduk dan keputusan yang bakal diambil oleh semua pihak pada hari khususnya pemimpin tertinggi UMNO. Baik, itu kita melihat kepada sekiranya Perdana Menteri meletakkan jawatan, sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, dan pastinya apabila peletakan jawatan ini, seluruh kabinet juga akan terbubar di situ, dan juga kita dapat saksikan pelantikan kabinet-kabinet baru yang akan menggantikan kabinet yang ada pada masa kini. Kita tahu apabila apa yang diperjelaskan oleh doktor sebentar tadi, sekiranya UMNO akan terus menyokong Perikatan Nasional, sekiranya Perdana Menteri mereka ini dalam kalangan orang UMNO sini, kita pasti dalam kabinet juga akan terdiri daripada ahli-ahli UMNO, begitu juga dengan daripada ahli-ahli parlimen daripada Bersatu, PAS dan juga GPS dan sebagainya. Dan pastinya kalau kita melihat kepada sejarah antara UMNO dan juga Bersatu ni, mungkin mereka ini ada konfliknya masing-masing yang tersendiri. Bagaimana kita ingin memahami dari segi pembentukan kabinet nanti, dan apakah yang perlu dipertimbangkan untuk kita menempatkan seseorang ahli parlimen ini dalam kementerian-kementerian ini untuk mereka ini terus meneruskan dari segi usaha kita, usaha pemulihan negara kita? Juga satu soalan yang amat menarik, amat sesuai dengan apa yang kita hadapi. Kerana paling penting sebenarnya, kalau kemungkinan itu berlaku, kemungkinan yang kita sudah sebutkan itu berlaku, cabaran utama bagi Perdana Menteri dan pemimpin tertinggi selepas ini adalah membentuk satu kabinet yang dilihat betul-betul ampuh dan mantap. Apatah lagi kabinet yang sedia ada dilihat sebagai satu kabinet yang tempang, yang lemah, yang ini satu tanggapan rakyat yang tidak memperlihatkan prestasi yang cemerlang. Malah sebahagian mereka dilihat tidak berfungsi langsung. Kemungkinan juga disebabkan oleh kita berada dalam keadaan PKP dan sebagainya. Tetapi itu bukan jadi alasan untuk kabinet sedia ada ini dilihat sebagai satu kabinet yang tidak cemerlang ataupun tidak memperlihatkan bertugas atau berfungsi. Jadi melangkah ke hadapan ataupun berlatar belakangkan prestasi demikian, sesungguhnya rakyat mengharapkan satu kabinet yang betul-betul dapat berfungsi, yang dapat meletakkan negara di atas landasan betul. Kabinet yang bukan semata-mata mempertimbangkan soal loyalty atau kesetiaan seseorang itu ataupun berdasarkan sokongan ahli parlimen itu. Kabinet ataupun anggota parlimen yang kita nak tampilkan ialah anggota parlimen yang betul-betul punya kelayakan, pengalaman, yang punya wibawa, integriti, yang bekerja keras, yang kemudiannya memungkinkan kabinet itu nanti dihormati oleh rakyat dengan bukan sahaja oleh rakyat tetapi juga pemain industri, oleh kesetuan kerja, sekerja. Jadi kita nak yakinkan negara asing juga. Jadi kabinet ini harus dapat memulihkan keadaan, kerana tidak dapat kita nafikan bahawa imej dan reputasi negara ketika ini sudah berada dalam keadaan yang amat teruk, merudum ya. Jadi saya fikir kabinet ini harus dapat membukakan satu dasar yang dapat menambat hati bukan sahaja negara asing tetapi entiti perniagaan. Kerana kita harus ingat ketika sekitar 800,000 rakyat sudah hilang pekerjaan, jadi amat penting bagi kabinet ini untuk
tangani isu-isu ekonomi, isu kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kabinet ini haruslah kabinet yang terus dapat menampilkan idea-idea yang bernas, yang segar, yang baru. Jadi kita nak lihat ahli parlimen dikukuhkan itu, ahli parlimen yang sesuai, diletakkan di kementerian yang sesuai untuk berdasarkan kelayakan, pengalaman dan juga pandangan mereka, wawasan mereka. Jadi Perdana Menteri yang baru harus mengambil kira segala faktor berasaskan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, bukan sekadar berdasarkan entiti parti ataupun dokongan dan kesetiaan ahli parlimen berkenaan. Kerana hanya dengan itu saja kita dapat membentuk satu kabinet yang betul-betul dapat tangani masalah rakyat. Yang pertama dari segi COVID-19, yang kedua dari segi pendidikan, yang ketiga dari segi ekonomi, yang keempat dari segi kebajikan rakyat. Jadi itu saya fikir antara cabaran yang bakal dihadapi dan ditangani secara ampuh oleh kabinet yang baru dibentuk itu nanti. Doktor, benar apa yang doktor katakan, kerana selepas ini cabarannya mungkin lebih besar kerana walaupun kerajaan baru ditukar, pastinya isu mengenai wabak COVID-19, isu ekonomi perlu perlu diselesaikan dalam keadaan yang segera walaupun terdapat krisis politik dan sebagainya. Dan ini merupakan cabaran terbesar buat kerajaan yang baru sekiranya kita dapat saksikan peletakan jawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini. Namun kita ingin melihat kepada sekiranya kerajaan Perikatan Nasional ini terus mentadbir ataupun terus mempunyai majoriti dan sebagainya, boleh membentuk kabinet, boleh membentuk kerajaan dan sebagainya. Kita ingin melihat kepada satu kerajaan yang inklusif, yang lebih mencerminkan rakyat Malaysia dan bukan hanya menumpukan kepada menteri-menterinya ataupun yang kepada ahli parlimen yang berputra saja. Betul. Bagaimana kita ingin memastikan dari segi mungkin ada percampuran antara masyarakat dalam ahli parlimen itu dan mungkin ada wakil-wakil daripada masyarakat Cina, masyarakat India dan juga masyarakat Sabah dan Sarawak sebagainya. Baik, itu satu soalan menarik, Saudara. Terima kasih kerana kebukakan soalan itu. Dalam keadaan sekarang, kita harus ketepikan soal ideologi politik kepartian yang sempit. Kita harus letakkan agenda dan juga kepentingan negara di atas segala-galanya. Kalau betul pemimpin politik sekarang yang sering mereka dakwakan semua tindakan mereka itu adalah demi kepentingan rakyat dan negara. Inilah sebenarnya waktu dan masa yang sesuai untuk kita mengambil kira kepentingan, mengambil kira semua faktor. Jadi untuk itu saya percaya berdasarkan prestasi yang telah ditunjukkan itu, saya fikir kita harus memikirkan, mengambil tindakan yang drastik, mengambil tindakan di luar kotak dengan melantik bukan saja ahli parlimen. Kita harus lantik mereka, pertama mungkin golongan profesional daripada pelbagai sektor. Kita banyak profesional dan pakar di negara ini. Yang kedua, mungkin kita boleh lantik ahli akademik yang sudah menyelah kewibawaan mereka di universiti. Yang ketiga, mungkin kita dapat tampilkan pakar-pakar ekonomi dan pakar pendidikan dan sebagainya. Jadi kita banyak pakar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk Perdana Menteri yang baru ini mengambil satu keputusan drastik yang berani demi kepentingan rakyat dan negara dengan berpegang kepada prinsip keterangkuman, bukan saja dari segi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi atau latar belakang kelayakan mereka yang saya sebutkan tadi, tapi juga dari segi kaum dan sebagainya. Kita nak melihat sebagai contoh lebih banyak orang Cina dan juga orang India di sini. Tapi orang Cina, orang India, orang Melayu yang berfikir sebagai orang Malaysia, bukan pemimpin politik yang bersifat chauvinis, yang hanya mementingkan kepentingan dan kebajikan dan masa depan kaum-kaum mereka saja. Juga perlu diambil kira rakyat, pemimpin dari Sabah dan Sarawak. Kita nak melihat bukan ahli politik saja dari Sabah dan Sarawak yang ditampilkan, tetapi golongan pakar, golongan profesional, pemain industri ataupun peneraju industri dan sebagainya yang banyak yang sudah berjaya memperlihatkan keupayaan mereka. Jadi keterangkuman berdasarkan latar belakang kaum, agama dan juga latar belakang pendidikan dan kepakaran itu juga perlu dilihat, dan itu saja saya fikir dapat memungkinkan kita untuk memacu negara kita ini dalam pelbagai bidang, pelbagai sektor bagi kita keluar daripada cengkaman belenggu masalah yang sudah merimaskan rakyat. Jadi dengarlah, saya fikir
ujian terbaik, langkah drastik. Perdana Menteri baru ini kita lihat seorang yang betul-betul berani meletakkan, seorang berjiwa besar, meletakkan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan parti politik yang sempit. Dan perkara itu mungkin kita sudah pun dapat saksikan dalam Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika ini, di mana kalau kita lihat Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz dijadikan sebagai seorang senator untuk diangkat sebagai Menteri Kewangan, dan beliau merupakan seorang yang pakar dalam kewangan dan juga merupakan seorang teknokrat. Dan pastinya perkara ini perlu juga diperhalusi dan juga perlu juga dipastikan supaya sekiranya kerajaan yang baru dibentuk nanti boleh juga mengikut jejak yang sama. Namun kita nak bercakap mengenai isu kepada penjawat awam pada ketika ini. Walaupun ahli politik ini berkancah sama mereka, penjawat awam masih lagi meneruskan kerja-kerja mereka, kerja kepada pemulihan ekonomi, kerja kepada pemulihan untuk kita membendung kepada wabak COVID-19 ini. Bagaimana sebenarnya dari segi penjawat awam ini semua, apabila sudah pun menerima jawatan-jawatan menteri yang baru ataupun menerima Perdana Menteri yang baru nanti, bagaimana mereka ini dapat meneruskan kerja-kerja mereka ini tanpa diganggu-gugat lagi oleh tekanan daripada politik dan sebagainya? Baik, orang kata dalam politik ini sekali air bah, sekali pantai berubah. Tetapi walaupun pantai berubah, walaupun sekali air bah, penjawat awam, sektor perkhidmatan awam harus terus setia, harus terus komited dengan memperlihatkan kesungguhan mereka tanpa berbelah bagi untuk menjalankan segala tugas, tanggungjawab dan amanah yang diletakkan di atas bahu mereka. Saya percaya berdasarkan prestasi perkhidmatan awam selama lebih 60 tahun di negara ini, di sebalik gelora politik tahun 1969, banyak 80-an, 90-an, malah tahun 2000. Pemimpin Perdana Menteri, pemimpin politik kita boleh datang dan pergi. Tetapi tulang belakang atau tonggak di sebalik segala dasar politik dilaksanakan oleh pemimpin politik itu sebenarnya ialah penjawat awam yang utuh, sistem sedia ada yang begitu mantap, dan penjawat awam yang betul-betul profesional dalam kendalikan dan laksanakan segala tugas dan tanggungjawab mereka. Dan saya percaya penjawat awam di Malaysia ini sedar akan apakah langkah terbaik, apakah peranan dan tanggungjawab mereka, dan mereka akan terus fokus. Jadi menjadi tuntutan dan dambaan rakyat dan kerajaan untuk melihat bahawa penjawat awam kita, sektor awam kita berada di atas sistem politik atau kepentingan politik, mana-mana pemimpin politik, lebih-lebih pemimpin politik yang mungkin ada agendanya. Agenda utama penjawat awam kita adalah untuk laksanakan segala dasar yang telah diputuskan. Waima tidak ada menteri dan sebagainya masih dapat berjalan. Jadi yang dipentingkan di sini adalah penjawat awam yang betul-betul komited dan juga bersungguh-sungguh dan berdisiplin, mengetepikan soal kepentingan politik mereka, kerana hanya dengan itu saja saya percaya segala masalah kita dapat dituntaskan ataupun ditangani dengan sebaik-baiknya, khususnya dari segi langkah kita untuk tingkatkan, percepatkan kadar vaksinasi dan juga usaha kita untuk memulihkan ekonomi negara. Jadi rakyat akan hormat pada penjawat awam, dan saya fikir penjawat awam kita, kredit harus diberi kepada mereka. Sejak puluhan tahun yang lalu, sejak kita mencapai kemerdekaan, pembentukan Malaysia, di sebalik krisis demi krisis politik berlaku, tunggak dan tunjang kepada sistem pemerintahan negara dan juga sistem politik kita ialah perkhidmatan awam yang profesional. Satu penjelasan yang agak menarik juga oleh Dr. Janiri sebentar tadi, Doktor mengatakan mengenai kita perlu mengetepikan politik dan kita perlu fokus kepada usaha pemulihan negara. Dan kalau kita lihat kepada sentimen rakyat pada ketika ini, perspektif rakyat pada ketika ini, mereka ini sudah muak dan sudah tidak tahan lagi dengan isu-isu politik yang membelenggu dalam negara kita, ketika mana mereka ini hilang mata pencarian, hilang orang yang tersayang disebabkan oleh COVID-19. Begitu juga dengan pelbagai masalah-masalah lain susulan daripada pandemik COVID-19 ini. Bagaimana kita ingin pastikan juga agar proses peralihan ini, agar sekiranya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan seketika nanti, dan mungkin kabinet juga akan dibentuk, bagaimana ingin dipercepatkan proses ini supaya proses pemulihan negara ini dapat dipercepatkan dan kita dapat keluar daripada isu pandemik COVID-19 ini secepat mungkin. Baik, kita sebenarnya saudara, kita dah bermain politik terlalu lama. Sebenarnya bukan setahun dua ini saja ataupun beberapa bulan ini. Kita sudah bermain politik sejak sebelum
sebelum PRU ke-14 lagi. Dan terus bergelut dan bergelora dengan permainan politik dan arena politik yang bobrok, yang setengah-setengahnya tidak bermoral, lompat sana lompat sini sebagainya, dan di sebalik semua ini rakyat telah sebenarnya muak, sudah letih, sudah lesu, dan rakyat sebenarnya tidak peduli lagi sebenarnya. Kerana seperti saudara sebut tadi, menjadi keutamaan kepentingan rakyat ketika ini ialah bagaimana untuk meletakkan makanan di atas meja mereka, bagaimana untuk mendapat kerjaan, bagaimana untuk menambah pendapatan dan sebagainya. Mereka sedang bergelut, sedang sengsara, sedang menderita, banyak yang jatuh miskin, malah T20 yang kita sebutkan tidak lagi T20, hanya jadi T7 saja, kerana 7% saja daripada kalangan rakyat negara ini berada lekutan T7. Manakala M40 sebelum ini sudah menjadi M20 saja. Jadi B40 sebelum ini menjadi B60. Jadi 60% sudah rakyat kita sekarang berada dalam kalangan B60, 60% sudah yang di bawah itu. Jadi di sebalik data dan fakta yang saya sebutkan tadi, jadi menjadi harapan, impian dan keinginan rakyat negara kita untuk melihat bahawa pemimpin dan juga kabinet yang bakal dibentuk itu nanti dapat dibentuk dengan cepat, dengan pantas, dengan lancar, sesuai dengan lunas-lunas dan landas-landas undang-undang dan perlembagaan negara, bagi memungkinkan kita keluar daripada gelora dan kemelut dan krisis politik negara ini. Jadi kita tidak ada masa. Kita tidak ada masa. Masa bukan menyebelahi kita lagi. Banyak masa kita buang dengan pelbagai ujian dan cubaan, eksperimen yang kita buat, yang kita gagal setengah-setengahnya, sehingga kerajaan sekarang dikutuk dan dibidas oleh netizen dan rakyat berseluruh. Jadi singkatnya, melangkah ke hadapan, kita nak apa-apa saja keputusan dan tindakan yang dibuat selepas ini oleh mana-mana pihak harus didukung oleh pihak lain. Jadi tidak harus siapa-siapa pun menjadi pemakang selepas ini harus mengelak dan terus bermain politik dan mencetuskan krisis dan gelora politik yang kemudian memudaratkan rakyat di negara kita. Kita harus sabar. Mana-mana pemimpin dua-dua belah pihak ini, pemakang atau kerajaan yang dibentuk selepas ini harus bersabar, kerana kita harap dan kita tahu semua bahawa pilihan raya PRU ke-15 diadakan tidak lama, kurang pada dua tahun lagi, malah kurang daripada itu. Jadi letakkan negara ini di atas landasan betul, dengan sikap betul, dengan pemimpin politik yang berjiwa besar, mengetepikan ideologi masing-masing. Akhirnya, kita semua mengharapkan pemimpin politik yang waras, bukan politik yang gila kuasa, bukan pemimpin politik yang taksub dengan kuasa atau mabuk kuasa. Pemimpin yang hanya hendak jadi Perdana Menteri atau hendak menjadi menteri dan sebagainya. Jadi, saudara-saudari, saudara, kita nak lihat semua ini menjadi keutamaan dan perhatian dan keprihatinan atau concern Perdana Menteri dan juga kabinet yang baru dibentuk ini nanti. Sekiranya wujud ataupun pembentukan kabinet baru telah pun ataupun dijalankan susulan daripada peletakan jawatan Perdana Menteri pada hari ini ataupun hari-hari seterusnya, kita ingin melihat dari segi exit strategi kerajaan baru nanti. Bagaimana sebenarnya kerajaan yang baru dibentuk nanti, barisan kabinet yang baru dibentuk nanti akan mempunyai exit strategi untuk kita keluar daripada pandemik ini, supaya kita tahu rakyat pada ketika ini, walaupun rakyat melihat situasi politik pada ketika ini, walaupun bertukar tangan, pentadbir kerajaan dan sebagainya, tapi mereka sebenarnya mahukan mungkin ada pembaharuan dari segi dasar-dasar dan juga mungkin ada pembaharuan dari segi apakah antara perkara yang perlu diperhatikan dan juga untuk kita mengisi kelompongan untuk kita menyelesaikan isu COVID-19 dan juga isu ekonomi. Apa agaknya dari segi pandangan Doktor sendiri? Baik, ini menarik dan memang sebenarnya menjadi harapan kita. Exit strategi untuk keluar daripada apa yang kita hadapi ini, khususnya masalah yang kita sebutkan tadi, adalah amat penting. Lagi cepat kita keluar daripada belenggu ini, lagi bagus untuk memulihkan negara. Jadi saya percaya, sebelum saya menghuraikannya, saya percaya bahawa pelan pemulihan yang telah dikemukakan oleh kerajaan itu, yang sedia ada, adalah pelan pemulihan yang telah mengambil kira
pandangan ataupun input dan cadangan daripada pelbagai pihak, terutamanya penjawat awam yang berpengalaman di kementerian-kementerian tertentu. Jadi saya nak lihat, kita nak lihat, rakyat nak lihat pelan-pelan sedia ada atau strategi sedia ada ini perlu dikaji juga oleh menteri atau pemimpin yang baru nanti, kabinet yang baru nanti, kerana saya percaya bukan semua yang ada dalam plan itu lemah atau tidak baik atau tidak relevan. Ada yang relevan, ada yang mungkin tidak relevan mengikut keadaan semasa. Jadi langkah pertama yang perlu diambil oleh menteri dan kementerian terbabit nanti ialah dengan menilai semula plan-plan sedia ada, strategi yang sedia ada ini dengan membabitkan pemegang taruh daripada pelbagai sektor, pakar dari dalam parti, dari dalam penjawat awam, dari sektor-sektor industri dan sebagainya, manah daripada universiti, untuk kemudiannya merumuskan secara cepat apakah strategi, pendekatan, kaedah terbaik untuk dilaksanakan ketika kita berdepan dengan pelbagai masalah ini. Kerana sekali lagi saya katakan, kita masa tidak menyulahi kita. Jadi selagi banyak input, selagi banyak pakar mengemukakan masalah dan kemudiannya pihak terbabit atau kuasa terbabit itu dapat merumuskan. Kalau harus ada think tank daripada pihak-pihak yang pakar ini, khususnya dari segi ekonomi. Kerana satu masalah utama kita adalah dari segi ekonomi. Yang kedua dari segi perindustrian. Yang ketiga dari segi pendidikan kita. Dan sudah tentu juga dari segi vaksinasi. Jadi melangkah ke hadapan, pemimpin dan kabinet yang baru ini harus kabinet yang terbuka fikirannya, bukan kabinet yang tertutup minda dan juga hati mereka. Harus terima daripada mana-mana pihak cadangan yang pragmatik, cadangan praktikal, cadangan yang realistik, idea yang bernas, idea terbaik. Jadi kita nak lihat pemikiran terbaik, cadangan yang terbaik, langkah terbaik, strategi terbaik dari kabinet baru yang punya pemimpin yang lebih dinamik dan sebagainya. Dr. January, untuk kita melangkah ke hadapan, kita tidak mahu lagi situasi politik ini kembali mengganggu gugat pentadbiran kerajaan dan juga negara sebagai contohnya, terutama dalam kita mendepani kepada pandemik COVID-19, isu kesihatan dan juga isu ekonomi ini. Apakah dasar-dasar dan juga apakah antara peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan untuk kita memastikan dari segi kestabilan politik kita? Mungkin boleh memperkenalkan dari segi Akta Anti Lompat Parti seperti apa yang diperkenalkan di UK itu, dan juga seperti apa yang ditawarkan oleh Perdana Menteri mengenai 7 tawaran besar itu. Mungkin dapat diperincikan seperti itu. Ya, jangan hanya apabila nyawa berada di hujung tanduk atau bagai nyawa politik itu bagai telur di hujung tanduk, maka kita nak tawarkan itu. Jadi untuk membuktikan keikhlasan, kejujuran, keinginan untuk meletakkan negara ini di atas landasan sistem politik yang betul, maka 7 tawaran yang telah dikemukakan itu hendaklah dilaksanakan oleh siapa-siapa yang memimpin selepas ini. Jadi kalau betul kita nak meletakkan kepentingan negara, masa depan negara di atas landasan betul pada jangka panjang. Politik ini apa saja permainan politik, mana-mana aktor dan pemain politik bukan untuk kepentingan jangka pendek. Seorang negarawan, seorang pemimpin betul-betul berjiwa besar yang unggul sifatnya, yang hendak dikenang oleh dan diingat oleh rakyat dan generasi depan, harus betul-betul berusaha untuk baiki sistem sedia ada dan juga memperkenalkan apa-apa yang baik untuk negara, bukan saja baik untuk kepentingan jangka pendek perikatan itu sendiri ataupun parti politiknya untuk memastikan kuasanya terus kekal selamanya. Saya sebut tadi, pemimpin boleh datang dan pergi, Perdana Menteri boleh datang pergi. Yang kekal ialah sistem demokrasi yang ada, negara yang ada. Jadi kita nak lihat demokrasi, sistem demokrasi yang lebih mantap, lebih baik, yang pada analisis terakhir adalah untuk kepentingan jangka panjang rakyat dan negara ini. Dan salah satu daripadanya ialah seperti saudara sebutkan tadi, iaitu Akta Lompat Parti, anti lompat parti. Walaupun itu menuntut sokongan 2/3, tetapi tak ada masalah. Sekali lagi saya nak tegaskan, kalau betul-betul kita mengedepikan kepentingan agenda pribadi dan ideologi parti politik yang sempit,
baik pemakang maupun kerajaan harus meletakkan ini sebagai Baik. satu keutamaan mereka selain daripada memastikan segala tawaran itu dapat dilaksanakan waima siapapun mengambil alih selepas ini. Baik, terima kasih Dr. Jenery Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Satu ulasan, satu penjelasan yang amat menarik sekali untuk kita ikuti dari segi perkembangan politik dalam negara kita. Begitu juga dengan apa jangkaan dari segi pembentukan kabinet sekiranya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan peletakan jawatan pada hari ini.